Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat sambung sedikit lagi perbincangan kita dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, yang mana dalam kuliah yang lepas kita telah baca sehingga ayat 125, 124 surah Al-Taubah ini, iaitu surah yang ke-9, juzuk yang ke-11. Antara benda yang kita bincang ialah Allah SWT menyebut perlunya ada di kalangan umat Islam ini ataupun dalam masyarakat Islam suatu kumpulan ataupun suatu kelompok yang peranannya ialah mendalami pengetahuan agama dan penguasaan ilmu di dalam agama, supaya mereka ini boleh menjadi pemberi ingatan kepada masyarakat. Iaitu bila kita bincang dulu tentang peperangan, tapi dalam ayat ni Tuhan kata tidak semesti semua sekali orang Islam ni keluar berperang, kecuali dalam keadaan tertentu lah. Dan perlu ada dalam masyarakat ni satu kelompok para ilmuwan ataupun para ulama yang tujuannya ialah boleh menasihati orang-orang yang lain, terutama mereka yang terlibat dalam peperangan, supaya mereka ni sentiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara poin besar yang kita bincang. Malam ni kita sambung sedikit lagi. Saya nak start semula daripada ayat 123 supaya kita nampak berhubung perbincangan ayat kita ni tidak terputus di tengah jalan. Ayat 123 ni berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu, dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan serta ketabahan hati yang ada pada kamu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dengan memberikan pertolongan. Jadi ayat ni Tuhan mengatakan kita supaya berperang memerangi orang-orang musyrik yang memusuhi Islam dan berusaha untuk menghancurkan kerajaan Islam yang ada di Madinah. Dan memerintahkan kita ataupun orang Islam ni supaya bersikap keras. Keras ni maksudnya tegah dan tidak memberi muka kepada orang yang bukan Islam ni, terutamanya mereka yang sentiasa merancang untuk merosakkan umat dan negara Islam. Dan Tuhan beri peringatan juga kepada kita dalam ayat ni bahawa Allah sentiasa bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Semana yang saya selalu sebut, antaranya Tuhan sebut wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian dalam ayat yang kita panggil ayat 1000 dinar, bila Tuhan kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa habis ayat tu juga Tuhan cerita pada kita bagaimana kebaikan dan kelebihan ni Tuhan beri kepada orang yang bertakwa. Jadi ini ada kaitan dengan ayat ni, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tuhan ni akan sentiasa bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Kemudian ayat seterusnya, wa iza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan sesuatu surah daripada Al-Quran, maka di antara mereka yang munafik ada yang bertanya secara mengejek, siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan oleh surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambahkan iman mereka sedang mereka bergembira dengan turunnya. Jadi setiap kali turun ayat Quran ni, orang munafik ni buat nganyi. Dia kata siapa dia hak dengar ayat Quran ni hak bertambah iman, mana nganyi dah tu, buat nganyi. Jadi itu sikap orang munafik. Sebaliknya orang beriman yang sebenarnya kata Tuhan, bila dia dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka fazadathum imana, bertambah iman mereka. Kerana kita orang beriman ni, antara ciri ataupun tanda kita ni beriman ialah bila kita dengar Quran, dengar pengajaran daripada Quran, kita rasa meningkat keimanan kita. Itu antara ciri-ciri orang
yang berimeh. Macam dalam ayat tu, wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatafakkalun. Yatawakkalun dalam ayat surah Al-Anfal kita baca kan, antara tanda orang beriman ni allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Tuhan, hatinya menjadi kecut. Maksudnya takut, berasa gerung, berasa lemah lalu bila dengar nama Tuhan disebut. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah ini, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Jadi kita pun boleh cek lah diri kita sendiri, hamba sendiri tu ada apa-apa. Kita boleh tengok setara mana kita bila orang baca Quran, orang royak tentang agama, kita lagu mana reaksi kita, respon jiwa kita terutamanya kepada ayat yang dibaca. Kalau kita rasa sedap, segar di segi agamanya, kita rasa kau dekat dengan agama, mana hati dan iman kita ni hidup. Tapi sebaliknya kalau baca Quran pun sepuluh ular ya. Sepuluh ular ya, mana hati kita ni ada masalah. Ada masalah. Waktu disebut di sini. Jadi orang beriman ni zadatuhum imana wa hum yastabshirun, dan mereka merasa gembira dengan kedatangan ataupun penurunan ayat tersebut. Lebih lagi ayat-ayat yang menceritakan tentang rahmat Tuhan kepada orang beriman, tentang kehidupan yang baik di akhirat, tentang pertolongan Allah. Jadi bila dia baca ataupun dia dengar ayat-ayat gini, dia semakin suka, semakin gembira. Ini antara tanda hati kita ni hati yang beriman. Seterusnya dikatakan ayat seterusnya 125, wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang ada penyakit kufur dalam hati mereka, maka surah Al-Quran itu menambahkan kufur kepada kekotoran kufur yang ada pada mereka, dan mereka mati sedang mereka berkeadaan kafir. Jadi ini bandingnya orang beriman fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Orang ada penyakit ni fi qulubihim maradun. Maradun ni dia penyakit ni maksudnya penyakit hati. Kalau kita baca dalam tafsir ni ada dua. Pertama penyakit kufur, yang kedua penyakit nifak. Dalam permulaan surah Baqarah dulu kan, Tuhan gambarkan orang munafik ni orang yang munafik ni wallazina fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang ni ada penyakit fi qulubihim maradun. Orang ni ada penyakit dalam hati dia. Fazadahumullahu marada, Tuhan tambah pula penyakit, iaitu sifat munafik. Tapi dalam ayat ni maradun di sini dalam tafsir ni disebut kekufuran. Jadi maknanya dua penyakit lah hati kita ni. Penyakit pertama penyakit kufur, yang kedua ialah penyakit nifak. Dua ni penyakit yang merosakkan iman kita. Maka sebab tu kita kena jaga jangan ada sifat kufur dan sifat nifak, terutamanya yang menyentuh tentang akidah. Macam Abu Hurairah dulu dalam perbincangan ulama pun, dia ada kufur yang tidak menyebabkan kita keluar pada Islam, kufur nikmat. Kufur nikmat ni umpama kita tidak guna dengan baik, tu hawi harta kita berabi koksi, tu hawi masa muda kita sia-sia kan, tidak beribadat, tidak mengaji dengan baik, tu hawi kesihatan, kita tak guna kesihatan tu dengan baik, tu dia panggil kufur nikmat. Kita kufur kepada nikmat Tuhan, tapi tidaklah siapa kita tubik pada agama. Tetapi hak kufur hak agama ni mana menolak Islam, menolak ajaran Quran, menolak ajaran Nabi, tu kufur yang mengeluarkan kita pada agama. Nifak ni pun ada nifak ataupun munafik akidah, iaitu orang seperti yang berlaku pada zaman Nabi. Zahirnya Islam, hatinya tak terima Islam ni, kerana takut ke Nabi ya, kerana takut kena bunuh, kerana takut diambil tindakan oleh Nabi. Jadi dia menzahirkan Islam dengan semaya, dengan puasa, tapi hatinya tidak terima Islam. Tapi ada juga nifak yang tidak menyebabkan kita terkeluar pada Islam, iaitu perangai. Nifak dari segi perbuatan kita, kecek pelawak, pecah amanah, salah guna kuasa, baca tu ni degil, bahas ni nak benar sama, tak kira hujung orang tak cara ke apa, kerah pedas, kerah king. Orang Melayu kata kerah king. Kerah king. Dia ada empat kan sifat munafik tu. Iza hadasa kazaba, bila kecek pelawak. Wa iza wa iza ahada ghadara, bila janji dia mungkir janji tersebut. Wa iza khasama fajara, bila bahas berteking melebihi batas, maksudnya nak keraking. Melayu guna bahasa mudah keraking. Wa iza tumina khana, bila dia
diberikan amanah, kepercayaan, dia mengkhianati amanah tersebut. Jadi itu dia panggil sifat munafik. Tapi tidaklah menyebabkan terkeluar daripada Islam. Jadi dua tu kita kena bahas semua. Cuma dalam konteks perbincangan kita malam ini, penyakit ni ialah penyakit nifak dan penyakit kufur yang menyebabkan orang ni terkeluar pada agama. Akidah dia tu bukan setakat perangai, tapi hati dia. Hati nak kita kena jaga. Jadi orang yang ada penyakit dalam hati ni, Tuhan kata fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Tuhan tambah lagi penyakit dia tu. Dia ada penyakit dah, maka Tuhan tindai pula. Jadi kau berat penyakit. Orang kufur, orang kafir jadi kau berat kafir dia. Kalau munafik kau tebal munafik dia. Maka akhirnya wamatu wahum kafirun, akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Tak mari dah kepada agama, tak mari kepada kebenaran. Mati dalam keadaan kufur. Mati dalam keadaan kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang ni tentulah masuk neraka lah. Masuk neraka. Itu maksud perbincangan ni. Kemudian ayat seterusnya, ayat kita sambung malam ni, 120 ni awala ya rauna. Dia sambung, dia bukan berhenti situ, cuma baru ni kita berhenti pasal masa awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Dan patutkah mereka berdegil, tidak mahu memperhatikan bahawa mereka dicuba dengan berbagai-bagai bencana pada tiap-tiap tahun, sekali atau dua kali. Kemudian mereka tidak juga mahu bertaubat, dan tidak pula mereka mahu beringat dan insaf. Jadi Tuhan tegur ni, adakah pokok ni hak munafik, hak kafir ni tidak perhati bagaimana kerana perbuatan dia. Tuhan uji dengan macam-macam cara. Mari bencana dalam bentuk bencana alam ke dalam ekonomi. Sebab tu ulama sebut dalam kitab, bencana-bencana yang kita hadapi dalam hidup ni, kemarau, banjir, ribut taufan, lepas tu kemelesetan ekonomi, harga barang mahal, ni sebenarnya antara bentuk hukum Tuhan kepada kita manusia. Bila kita langgar agama, kita tak peduli pada agama, kita buat benda-benda yang tidak baik, maka Tuhan hukum kita. Cuma kita ni tidak sedar. Kita tak sedar. Bila mari banjir, mari apa kita kata bencana alam. Istilah bencana alam ni jadi masalah. Dan dia mari daripada perkataan orang putih, natural disaster. Natural disaster ni maksudnya benda berlaku secara semula jadi. Dia tak nampak dah kerja buat tu helik belakang tu. Jadi orang ni dia anggap natural disaster. Maka kita pun tubik istilah bencana alam. Kita tak nampak barang ni hak Tuhan buat. Memang zahirnya kalau tengok kerana hujan lebat menyebabkan banjir. Tapi siapa dia buat turun hujan? Itu isunya. Kita tak pergi dah situ. Kita kata banjir ni kerana hujan lebat. Hujan melebihi taburan yang biasa. Seperti kita Kelantan 2014 kan. 14 ni hujan sebenarnya hak turun setiap tahun 2014 dan sebelum tu sama ya. Di segi jumlah hujan yang turun kalau mengikut kaji cuaca. Cuma apa 2014 ni berlaku banjir besar? Ialah kerana hujan tu turun mendadak. Mendadak dalam masa 3 hari. Hak sepatutnya berlaku dalam sebulan, air tu dia curuh dalam sebulan. Tiba-tiba dicuruh dalam masa 3 hari. Itu menyebabkan banjir besar 2014. Jumlah taburan hujan ni sama ya. Tahun 2014 dengan tahun sebelum. Sebab dia kaji cuaca ni dia ada kajian dia. Dia ada berapa setahun taburan hujan turun. Hak biasa-biasa hujan ni dia turun berat. Turun musim ni turun. Jadi banyak, tapi kerana dia turun sikit-sikit tidak menyebabkan banjir besar. Tapi tahun 2014 tu Tuhan buat turun dalam masa 3 hari. Hujan yang sepatutnya turun dalam masa sebulan 2 bulan, supaya kita ambil air dalam beledi, kita cebok dengan kita curuh. Air beledi tu juga sama banyak ya, tapi hak ni kita cebok. Cebok, curuh. Cebok, curuh. Air tu juga, tapi kalau kita mari kita lerak dengan beledi lagu mana? Kita tak curuh, kita lerak beledi. Air banyak tu juga sukat teh kalau beledi tu 3 galon. 3 galon lah airnya. Tapi hak ni ya tak menyebabkan banjir, selipar tak hanyut apa ni sabun tak golek ni pasal kita cebok. Stimbo curuh. Hak ni kita lerak dengan beledi, bro. Hak tu tergelar air habis. Dengan kapek-kapek basah tu. Tu bandingnya mudah. Jadi bila kita kata bencana alam, kita tak nampak ini kerja Tuhan. Sekala Tuhan buat turun berat apa, tiba-tiba 2014 Tuhan buat turun dalam masa 3 hari. Tentu ada sebab. Sebab tu kita memang tak tahu. Tapi orang berimeh,
bila berlaku bencana, kalau kita baca dalam kitab, dia rujuk daripada Tuhan ni kerana ada benda silap yang kita buat. Boleh jadi bukan semua orang buat salah, seorang dua orang ya. Tapi kesannya besar kepada masyarakat. Sebab tu dalam satu ayat Quran itu kata wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minhum khassah. Takutlah kamu, ingatlah kamu tentang fitnah. Ia tidak akan menipu orang yang jahat saja. Tapi habis orang kena berlaku. Orang kena semua mari banjir. Banjir bukan kena orang jahat saja. Tok Ime, Tok Lebah, Tok Alis, apa tu lah? Pondok pun tergelam. Bukan setakat rumah orang tak semaya ya, pondok pun tergelam, masjid pun tergelam. Tinggal menara ya. Pasal bencana tu bila turun ia tak cara. Dia bakal mari, siapa habis tak kira. Esok ya kira semula, esok di akhirat kalau mati tu dia kutip-kutip tu saya tengok ni mati berimeh, ni mati tak berimeh. Tapi bila bencana turun, sebab dia kata, mu kena beringat, mu kena takutlah fitnah la tusibanna allazina zalamu minkum khassah, yang tidak akan kena kepada orang yang jahat saja. Sebab itulah kalau kita kait pula, marilah perintah amar makruf nahi munkar. Sebab tu amar makruf nahi munkar ni kena buat. Tak boleh tengok saja maksiat berlaku, kena pakat betul setakat kita mampu. Kalau boleh tegur, kalau boleh sekat, kalau boleh halal, jangan kita elok. Jangan kita elok. Sebab kalau kita elok, kesannya turun bencana. Jadi hari ni lagu tu juga. Kalau kita tengok apa ni barang jadi mahal, kalau kita baca lagi kitab, antaranya kerana kezaliman pemerintah. Bila pemerintah ni zalim, Tuhan turun antara bencananya lah harga barang naik. Ekonomi meleset. Ni dalam kitab kalau kita baca ni. Tapi kita tak tahu, mungkin kita tak baca tu. Kita duk kait ekonomi dunia, betul lah ekonomi dunia. Tapi kalau kita baca lagi kitab, antara kesan bila kita silap pilih pemerintah, pilih kerajaan yang tidak buat benda molek, yang melanggar hukum, yang melanggar benda-benda yang asah agama, maka Tuhan uji ataupun Tuhan turun bencana dalam masyarakat tu antaranya dengan kenaikan harga barang, kemelesetan ekonomi, kekurangan bahan keperluan hidup, apa semua ni antara benda. Itu nak ayat penting. Dan mungkin berlaku coronavirus ni, cara Tuhan nak ajar kita manusia lah, agah doa. Kita rasa kita pandai, kita ada sains, kita ada teknologi, kita boleh buat gapo kita nak. Tak cara bergapo, tak berimeh, tak gapo manusia hari ni agah. Dah dia boleh naik bola, boleh nyelam dalam laut supaya ikan, boleh terbang di udara supaya burung, boleh naik siapa ke angkasa lepas. Jadi dia serah dia lebih berlaku. Jadi Tuhan boleh jadi Tuhan nak teh. Mu agak sangat mu bangga dengan kekuatan ekonomi, mu bangga dengan perancangan, dengan tamadun kebendaan. Aku teh mu dengan penyakit. Mari virus, kalau kita panggil corona. Tu mari ngok tu. Hak tu mutaliga habis lah. Negara semua jadi pening habis, tak nak buat gapo. Cina ke apa semua mereka kelak kabut habis. Hak sohu dengan ekonomi besar. Tapi lemari nyakit ni jam habis ekonomi syarikat kapal terbang pun bermasalah. Pelancongnya turun, hasil negeri pun tak tahu nak buat mana, pakai tutup hidung je. Sepa situ, sepa tu sakat boleh buat tutup hidung. Nak selesai tak boleh selesai pakai hari ni. Semakin merebak. Jumlah mati koho bertambah. Pas kita pun naik kenaling. Bimbel tak kata kau orang lah, kita pun takut. Kita tak tahu bagian ni. Jadi ni nak ayat pentingnya sebab kalau kita nak kait ni, pentingnya kita ni duduk dengan agama dan melaksanakan amar makruf dan nahi munkar. Sebab tu saya selalu sebut cerita Sayyidina Umar kan, waktu dia jadi khalifah, masyhur dalam kitab. Cerita ni bila berlaku kemarau panjang. Kemarau panjang, Sayyidina Umar panggil semua orang tubik semaya istisqa di Padang, di Madinah. Panggil semua. Rakyat dia ada pakat tubik belakang pada maya istisqa. Lepas dia baca khutbah ke apa, lepas maya dia baca khutbah, dia doa. Doa dia mudah ya kalau kita baca dalam kitab. Dia tidak minta hujan. Dia tak minta pun hujan. Kalau kita kat ada musim kemarau kan, mintalah Tuhan turun hujan. Dia ada. Dia kata wahai Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Bersihkanlah jiwa-jiwa kami. Dia baca tu sebab dia tahu kemarau ni tak akan berlaku kalau tak ada dosa. Mesti ada orang yang melakukan maksiat dalam negeri. Tu di Madinah tu bukan main-main. Kita ni tidak Madinah. Di Madinah tu sendiri tapi saya nama dia faham sebab kepahaman agama dia dalam.
Dia tahu Tuhan tak akan turun bencana ni kecuali mesti ada maksiat yang berlaku. Dan maksiat ni orang boleh jadi orang tak tahu, orang nak cegah tak boleh. Dan mungkin hak buat tu 2-3 orang ya. Dalam negeri. Tapi kerana buruknya perbuatan dia dan tak ada orang yang boleh sekat, maka Tuhan hukum. Hukum dengan kemarau. Dia panggil amul maja'ah. Masa zaman Sayyidina Umar, kemarau yang panjang. Berat kalau kita baca dalam kitab. Tapi tu nak ayat doa Sayyidina Umar ni setakat tu. Dan Tuhan ni dia akan mari bala. Pergi ambil sebut semua di Bosnia mula. Bapa siapa perang kena bunuh. Orang Bosnia ni orang Islam, asal usulnya Islam. Comel Islam, masjid besar. Tapi bila dia tinggal agama, hidup dengan tidak Islam, tak tahu semaya bem mana, jemaah pun tak boleh buat. Di Bosnia tu tawak semaya jemaah pasal tak ada orang nak pergi semaya jemaah. Tu email ada. Orang semaya tak ada. Tu masuk nak boleh kau berlaku. Lepas tu sambut tahun baru, makan malam tahun baru ni, gapo dia hidangnya paling istimewa ialah kepala babi. Duk cakung atas meja tu. Orang Islam sendiri, orang Bosnia ni, orang Islam dia Serbia, Bosnia. Serbia tu memang bukan Islam. Orang Islam dipanggil Bosnia ni orang Islam. Apa kita Melayu ni Islam. Tapi orang Islam ni jugalah sambut tahun baru, setiap kali tahun baru dengan jamuannya kepala babi duk atas meja. Semaya tak tahu mana, ramah tak boleh baca Quran, ngucap tak reti. Akhirnya Tuhan turun bala, perang dengan Serbia. Serbia ni duduk sekali dengan dia, duduk sekapung dengan dia. Jadi jiran, puak ni bunuh dia. Bunuh dia, rogo bini dia, rapah harta mana dia, Tuhan turun. Bencana dalam bentuk perang. Huru-hara habis ke Bosnia, siapa lagi mari Malaysia. Lah ni ya baru jadi molek semua. Lepas kena ni lah baru puak ni pakat semaya baik. Sebab dia tahu rupanya orang bunuh dia ni buat kena ke dia kerana dia Islam. Dia tak ingat dah dia Islam, dia tak semaya baik. Baru dia sedar, start belajar agama balik. Kalau ni alhamdulillah boleh buat jemaah ke apa semua. Mufti ada di Bosnia, tapi semaya jemaah tak boleh buat. Tu nak ayat cerita. Jadi kita ni bila kita tinggal agama, Tuhan akan hukum dengan cara yang kita tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Orang nak betul kita tak boleh, maka Tuhan masuk campur. Tuhan masuk campur sendiri, Tuhan balas. Jadi sebab itulah pentingnya semua kita ni duduk dengan agama. Setakat kita boleh buatlah agama ni, jangan kita memeling dengan agama. Ada kuasa sikit buat setakat boleh. Ada kuasa banyak buat. Sebab kita bimbang takut mari tu bencana Allah. Dan ini bagi hamba kalau kita berdasarkan dalam tulisan kitab, hak corona, hak apa semua memang hukumnya Tuhan berlaku. Tuhan nak apa ni? Nak hukum kita dengan harapan kita insaf dan kita balik kepada agama. Tapi mari secara ni corona pun berapa orang mai ajak. Ramai kalau kita setakat tutup hidung, mai ajak betul. Doa tak baca. Doa belenda, duk gatal ke topeng. Bukan kata salah pakai topeng. Topeng ni ikhtiar zahir tapi hak rohani tu besar. Tapi berapa ramai kita cari doa, baca doa tak ramai. Hak ramainya hak pakai topeng. Semaya ajak tak buat ke apa. Pasal kita tak nampak hubungnya dengan Tuhan. Benda ni benda hak Tuhan kita tak nampak. Sebab mata kita ni mata sekular. Semua benda kita nilai dengan zahir mata kita. Sebab tu tadi macam tadi kita panggil bencana alam. Kita dipengaruhi oleh pemikiran barat. Natural disaster. Akhir terjemuh bencana alam. Dalam istilah Quran, semua ni dipanggil balak. Bala. Bala dalam istilah sebab nak kait dengan hak Tuhan. Zalikum bala'um mir rabbikum azim. Bila Tuhan cerita kisah Bani Israel. Yang Tuhan uji dengan banjir, dengan katuk, dengan gabal lagi. Bani Israel itu dengan tubiknya darah, tubiknya darah, katuk, kutu, macam-macam tubik tu. 9 perkara. Pak Tuhan tunjuk berlaku pada Bani Israel ini kerana dia tak turut Nabi. Dia tak turut Nabi Musa. Dia royak yang ikut Nabi Musa. Tapi ajaran Islam, hak Nabi Musa bawa, dia tak pakai. Dia tak amal. Akhirnya Tuhan uji dengan ujian berat. So mari tindak. Pasal dia dari situ disebut Al-Quran zalikum bala'un mir rabbikum azim. Itulah ujian Tuhan yang besar terhadap kamu. Dalam istilah kita bala. Tapi kita ni kerana jauh pada agama akhirnya bencana alam. Sok khabar pun ayat bencana alam. Sebab tu kita tak serah kaitan dengan agama. Kita tak serah sebab kita kata bencana alam. Tapi kalau kita sebut bala, tak boleh ni.
Kita ingat lalu Tuhan. Tapi orang barat berjaya mengalih pandangan kita, kesedaran jiwa kita tetap kaitan dengan kuasa Tuhan, maka ditukar istilah. Kita terjemuh natural disaster, bencana alam. Akhirat ni lah terpakar dalam masyarakat. Bala tu hilang. Set bala. Tu masalah yang kita hadapi ni. Bila kita lari daripada agama, kita putus hubungan agama. Semua kita tengok dengan mata sekular. Masuk sekular ni tak ada sakut paut dengan agama. Penyakit ni pun teori kita macam-macam lah. Cina waktu ada kata mereka tak secara lah waktu tu, tapi nak ayatnya berapa orang tak boleh kawal. Tu nak ayat berapa orang tak boleh kawal. Tu masalah dia. Patutnya boleh kawal lah. Tapi tak boleh kawal. Siapa lagi tak boleh kawal? Hak mati di Amerika ke mana? Hak mati di China. Pah ke Iraq, pah ke Mekah. Sampai Mekah pun nak tawaf tak boleh. Nak pergi umrah pun kena sekat dah. Tak kena air bulan. Kalau benda ni tak boleh selesai, silat-silat haji tahun ni pun kita tak boleh pergi. Dia tahu waktu ambil visa ni. Cakap keliling masjid ni lah buat kita. Nak pergi Mekah tak boleh, pakat keliling masjid ni. Ni antara benda yang kita kena sedar lah. Benda baik pada. Jadi ni Tuhan kata, orang ni manusia tak sedar ke Tuhan ni yuftanun, menguji mereka pada setiap tahun marratan au marratain thumma la yatubun. Jadi bila dia tak sedar, tak ada kaitan, dia tak serah kaitan dengan Tuhan, dengan kuasa Allah, dia tidak bertaubat. Mereka tidak juga mahu bertaubat. Dan tidak pula mereka mahu beringat dan insaf. Kalau kita hari ni lah Tuhan uji macam-macam perkara, tapi tak pernah ada kesedaran kita untuk balik ke agama. Nak balik kepada Islam, nak amal Islam tu, jenayah meningkat dalam masyarakat, maksiat, bermahaja elok, pelanggaran hukum, tapi tak pernah orang terlintas nak balik pada agama. Orang mati kerana pemandu mabuk ke mana. Tapi kita tak terfikir nak gubah undang-undang. Orang jadi jahat, cari curi dengan dadah, dengan apa. Tapi kita, hari ni pun tak boleh terima undang-undang Islam. Orang nak buat Islam tak boleh. Negara Cina tu orang curi dia berdiri. Mati negara Cina. Curi tak cara pakai berdiri. Kita nak kerak tangan pun gagah tu. Ganah. Nak kerak tangan ya. Kerak tangan ni hidup lagi. Boleh pipil lagi dengan bini. Boleh tidur dengan bini lagi. Tapi waktu pun orang gagah, termasuklah kita orang Islam pun gagah. Tapi Cina dia bunuh. Pakai bunuh-bunuh. Tak cara apa dia. Curi je. Sabit kesalahan, tembok lalu. Hak dadah pakai bedi gitu ya. Pong bedi. Lek siai tu curi balok ya. Dia tak igat, dia pakai bedi lalu tinggal gitu. Dia tembok, mati guling gitu banyak. Sebab tu lek siai tu tak ada dengar orang curi balok. Curi gapo. Orang siai mai curi lek gitu. Pok boleh siai tu mai curi dalam kawasan Malaysia gitu. Curi balok, curi gapo. Sebab lenu dia bedi lalu. Dia tak igat. Temu ngaskar pong bui. Tinggal gitu banyak. Tak igat. Sebab dia tahu dah kalau igat buat serabut ya. Pera pula nak makan. Nak boleh kecara. Pacara boleh tentu lekat. Baik bedil lah tu sebenarnya cerita. Kita tidak nak suruh bedil lah. Tapi nak oyak. Setara tu orang buat tak ada orang gegel. Tapi bila kita Islam kecek nak kerak tangan ya. Jadi isu besar seluruh dunia. Bukan setakat Malaysia, seluruh dunia. Termasuklah orang Islam sendiri. Persoal benda ni. Bila mau jawab mula nak kerak tangan di mana? Apa kata ada ulama kata boleh kerak tangan ni, doktor boleh kerak. Kalau kita kerak gini macam zaman dulu, rusuk anggota manusia. Pecah kacau tulang dia. Maka ada ulama pada zaman moden ni berpandangan hukumnya potong tangan ni boleh dibuat oleh surgeon. Iaitulah pakar bedah. Doktor bedah dia boleh buat. Dia kerak ikut ni. Tulang kita ni jadi tidak pecah tangan. Tidak rusuk. Dan mungkin dia boleh pakai tangan pelesu pula lepas pada itu. Ada doktor jawab, bukan kerja doktor kerak tangan orang. Dia kata doktor ni kerjanya nak buat orang, bukan kerak tangan orang. Hak kecek tu orang Islam. Apa dia kata tu? Sebab dia pergi kepada sumpah Hippocrates. Dia orang mengaji doktor ni dia ada satu ilmu dia panggil sumpah Hippocrates. Hippocrates ni seorang doktor perubatan zaman Greek purba. Jadi doktor-doktor yang berkhidmat hari ni berpegang kepada sumpah Hippocrates untuk menyembuhkan manusia. Sebab tu dia jawab, bukan kerja doktor kerak tangan orang. Dia tak reti perintah kerak tangan, perintah Tuhan. Sebab apa yang duk pegang orang Gerik tu? Kita orang Islam, kita pergi pegang hak pandangan Hipokrat. Kita tidak dengar hak perintah Tuhan. Kat Islam duk mana kita?
Ni nak ayat. Dia doktor jawab. Dia komen hak hamba kata. Tapi tak jumpa depan, kan jumpa depan kita nak ceramah banyak dia. Dia komen kok jauh je. Mari depan boleh nyo. Jadi tak reti kita sebagai orang Islam ni kok mana besar, mana dulu. Memang kita tahu doktor dia ada sumpah dia. Sumpah Hippocrates tu. Dia ada 10 kata sumpah dia tu. Doktor ni kena gini, doktor kena gini. Kita tak soal tu, tapi ni perintah Tuhan, kerak tangan ni perintah Tuhan. Jadi mana besar Allah SWT dengan Hippocrates tu. Ni nak ayat lari neraca kita hari ni lari pada agama tewe siapa kita mau lalu. Allah kata penak main orang lah ni. Ni contoh paling mudah lah nak ayat contoh. Jadi sebab itulah kita ni kena ingat semua bila temu dengan apa bencana, ingat ini adalah kuasa dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik kepada asas, iaitu balik kepada agama. Seterusnya wa iza ma unzilat surah. Wa iza ma unzilat suratun nazara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Dan apabila diturunkan satu surah dari Al-Quran mendedahkan keburukan orang-orang munafik itu, setengah mereka memandang setengahnya yang lain sampai berkata, adakah sesiapa nampak kamu kalau kita undur dari sini? Kemudian mereka berpaling pergi dengan meninggalkan majlis Nabi. Allah memalingkan hati mereka daripada iman disebabkan mereka kaum yang tidak mahu mengerti. Jadi orang munafik ni kerana pada zaman Nabi dia duduk sekali dengan orang Islam. Nabi pun tak royak siapa dia. Jadi dia duduk campur gaul dengan orang Islam lah. Jadi ada kadang tu ayat turun surah menceritakan perbuatan munafik. Jadi puak dia ni bila kena atas kepala tu pakai jelimu aku. Mu tengok kat aku tengok. Mungkin dia kena sama dia, okey. Dia tu tahu mungkin nak minum air kopi sekali, makan jepuk sekali ni. Dia tentu kena puak-puak dia ni. Jadi pakai jenguk mu aku. Dia tu ada orang perasan kodok kita. Kata ada orang perasan kita pakai lagi senyap-senyap nak tubik majlis. Lagu tu pesen orang munafik ni. Ada kadang-kadang kita pergi tempat ngajar lagu tu kena tapal juga. Tak ada seri ilah lalu. Seri ilah. Jadi ini contoh lagu tu. Jadi Tuhan memang tu satu surah dalam Al-Quran ni surah Munafikun. Surah Al-Munafikun khusus membicarakan tentang orang munafik. Sebab nak royak bahayanya orang munafik ni kepada negara dan juga kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Orang inilah merosakkan agama secara senyap-senyap daripada dalam. Dari ni pun memang kita tengok barat ni dia memang tanam orang. Dalam masyarakat Islam ni untuk memesongkan ummah daripada Islam. Dia bui pitih, dia bui kedudukan, dia gapo. Sebab dia kaji dah. Dia kaji belaka dah. Orientalis terutama dia tahu duk mana kekuatan Islam. Di mana kehebatan umat Islam. Sebab tu Snok Hagronya tu, orientalis Belanda yang terkenal. Snok Hagronya. Dia rela pergi di Indonesia masuk Islam. Masuk Islam, tukar nama jadi orang Islam. Abdul Rauf kahwin dengan orang Indonesia. Orang Islam. Siapa ada anak. Dan dia siapa lagi boleh pergi Mekah. Dan dia balik ni semua dia buat laporan kepada kerajaan Belanda. Mendedahkan Rusia. Apa orang Islam ni kuat? Antara nombor satu buat Quran. Quran inilah pegangan utama. Dan Quran ni menyatukan orang Islam. Hadis. Senok agranya. Lepas tu haji. Amalan haji inilah faktor yang menyatu padukan umat Islam. Orang Islam seluruh dunia latar belakang yang berbeza, budaya berbeza, bahasa yang berbeza, tapi boleh bersatu di Mekah. Semaya sekali ramai-ramai, tawaf sekali ramai-ramai, beribadat sama sendiri. Tak ada masalah ke bersatu. Boleh berhubung walaupun tak faham aku. Kalau kita pergi Mekah, kita temu macam-macam jenis orang. Lama mula lagi Mekah mula, buat haji, kejut tengok orang Afrika. Ita Tuhan lah tahu ita. Allah, kita tak tengok. Terkejut kita tengok temu dalam gelap malam depan Kaabah. Dok tengah tawaf. Terkejut kita ni mujur tak tubik apa-apa yang mulut. Kita terkejut dah muka hitam sungai patu ni, butir ni. Supaya orang cekik-cekik ni. Duk ni. Start pada sini dia mari gitu. Jatet tino serupa. Butir supaya orang cekik. Dia buat berkali. Dia mau kata dia buat daripada masa budak lagi. Dia cekik. Memang terkejut kita tengok. Dalam gelap. Payahlah. Depan Kaabah kita ada lapu kan masa tu. Ada lapu. Masa begitu sebel-sebel. Warna sebel ya. Lapu duduk keliling tu. Jadi kita tengah tawah terparuk dengan dia. Terkejut kita. Tu nak oyak. Peliknya. Tapi semua mari beri pun Mekah belakang.
Mekah. Dan inilah rahsia kekuatan perpaduan orang Islam duduk Mekah. Sebab itulah Belanda antaranya bila dia meretah Indonesia masa tu, hasil pada laporan Senok Agronya ni, antaranya dia mengharaikan orang Islam lagi buat haji. Antaranya Belanda buat. Mengharaikan orang Islam ni pergi buat haji Mekah. Sekak tak boleh masuk. Pasal dia tahu melalui haji lah orang Islam ni bersatu dan kemudian berhubung. Orang Islam di Indonesia ni tolong orang Islam di Melaka. Waktu Portugis menakluki Melaka, nak serang Melaka ni, tentera Islam di Demok, di Jakarta tu, Patih Unus nama dia. Patih Unus ni anak-anak kepada Raden Fatah. Dia serang tentera Portugis di laut ni. Pasal dia tahu Portugis ni nak pergi serang Melaka. Pada dia dengan Melaka ni suku Sakat, tapi atas dasar agama. Tu nak ayat hebatnya agama ni. Orang Indonesia ni, Patih Unus ni serang Melaka. Dia nama Patih Unus, nama dia Yunus, Adipati Yunus, tapi orang panggil Patih Unus. Dan digelari juga dengan nama Pangeran Sabrang Lor. Gelar dia Pangeran Sabrang Lor, anak kepada Raden Fatah, Raja Demok yang pertama. Mati syahid dia, pergi dengan Belanda, mati. Raja Haji itu duduk di Pulau Penyengat. Dia ni orang Indonesia, tapi dia serang Belanda di Melaka. Bila Melaka jatuh pada Belanda, lepas pada Portugis, Belanda mari. Raja Haji ni serang. Dia serang tu nak menyelamatkan negara orang Islam di Melaka. Dah orang Melayu sendiri tak boleh buat gapo dah. Dia padahal tak ada sangkut paut, kalau dia duduk molek-molek buat takkan. Tapi dia disediakan tentera. Puluh-puluh ribu pergi serang Melaka. Sehingga Raja Haji ni mati syahid. Mati syahid dalam perang. Patih Unus mati, Raja Haji mati. Mati duk tengok pergi badik sebilah, pergi kitab Dalailul Khairat. Raja Haji ni dia memang dia amal Dalailul Khairat, kitab selawat yang masyhur. Di kalangan ulama ni kalau kita baca Dalailul Khairat ni segala jenis selawat duk dalam tu. Jadi itulah amalan Raja Haji. Badik duk tangi. Masa tu dia kena berdiri, mati syahid. Mati syahid. Jadi ini nak ayat cerita perpaduan orang Islam melalui ibadah haji. Jadi semua ni Senok Agronya lapor berlakon. Daripada situlah barat ni meraka. Lagu mana nak memusnahkan kita orang Islam. Mari dengan ilmu, dengan sekolah, dengan gapo, mari. Pertama kena jauhkan kita orang Islam ni daripada Quran. Quran ni sebab tu kita lah ni pun baca malam Jumaat. Malam Jumaat baca. Nak baca pun nak cari pahala ya. Lepas tu kalau ada orang minyak, tu tak tinggal baca Yasin tu. Takut kau orang minyak. Sebab kalau ada orang minyak ni, minyak pun naik kan. Jadi baca Quran ni hanya nak cari pahala untuk pelindungnya ya. Tidak jadikan sumber panduan hidup, tak ada. Lepas tu akhir kita jadi rumah pakai ni. Pakai ni orang pelekeh ya Quran. Paling-paling gagah buat ngaji tanding. Toyi dalam stadium. Takat tu lah. Tapi bila kita kecek hukum Quran, nak balik pada ajaran Quran, berapa orang yang setuju? Ramai hak lawan, yak mula pakai ni. Hadis orang tak cara dah. Siapa perekat tak sih ke hadis. Nak pergi Quran saja. Quran pun tak pergi, hadis tak pergi. Bagi Mekah ni pergi untuk melancung. Tujuan ibadat tak ada. Pergi Mekah ni ramai orang pergi Mekah sama ada buat haji kau umrah, ramanya untuk melancung, holiday. Tama-tama orang ada pitih. Nak rehat santai pergi buat umrah. Sebab tu depan Kaabah pun selfie, habis selfie lebih pada sajak lagi. Duk selfie depan Kaabah. Boleh tawaf pun. Pak ambo gerai nak napak. Oh tak boleh, tapi waktu ambo payah basuh ngau kita tak boleh hangi toho sikit. Kata buat ni kalau aku tak mikir depan aku teripah sore-sore. Kita buat ibadat. Tawaf ni ibadat. Tapi dia boleh main handphone, boleh main selfie. Gak ibadat gapo lagu tu. Bukan tak boleh nak ambil gambar. Sudah selesai tawaf sekeliling kan? Bolehlah kita ambil gambar. Ni dah tengah tawaf ni. Saya sedang menunaikan tawaf bersama dengan anak dan isteri. Buat secara langsung tawaf. Belakang pagi sungguh kata. Allah kita tu kan wah tu. Ambil gambar depan makan habis. Kalau saya tipah tangi tu. India besar mujur tak gocok. Tidak nyanyi aku kata hari ni. Dah ambil gambar ni siku atas muka kita. Muka dia tinggi besar India. Amo tegur tak dengar. Cuik-cuik tak dengar. Kita tapa siku. Mujur dia pun tak berani juga. Kali dia pun mikir dalam masjid. Kalau nyajak gocok tangan itu nyanyi aku kata. Muka tubuh besar dia pada kita. Anak ayat ni masalah kita ni. Jadi ibadat ni tidak jadi ibadat, jadi muka lain. Jadi muka lain. Pergi haji ni bukan nak mendekatkan diri, nak buat umrah bukan kerana mendekat diri tu, tapi melancung.
nego melacur. Jadi akhirnya tak ada nilai. Tak ada kesegap pun ibadat kita ni sebab kita buat bukan dengan tujuan yang betul. Bukan dengan matlamat yang sebenar. Dan setengah pula nak beragah kat orang. Oh, kawan. Dia tak tahu pergi umrah. Balik nak buat kat orang. Power gaji tak tahu. Jadi tujuan ibadat tak ada. Sini antara masalah kita. Jadi itulah antara benda yang menjadi masalah kepada kita yang kita kena betul. Dan orang barat tahu berlaku. Orang barat sebab tu dia raka benda-benda yang kita tidak sedar. Mari dalam bentuk hiburan, mari dalam bentuk ilmu, dalam bentuk seni dan budaya. Konon dengan teori ini ilmu ni ilmu. Akhir kita percaya pada dia. Mari dengan teknologi. Teknologi ni dia ada dia panggil falsafah di belakang teknologi. Sebab tu kita contohnya hijau kilat. Siapa di kilat setengah tak boleh semaya. Hijau kilat semaya je tak ui. Kalau dulu, mula-mula dulu. Semaya jemaah tak benar. Berlaku ke geger tu siapa geger. Lang ni pada setengah kilat tak benar pergi semaya jemaah. Semaya 5 waktu paksa curi-curi semaya. Semaya celah-celah mesin. Jadi akhirnya agama jadi bunuh. Jadi kalau orang ni nak kepada gaji, nak kerja, dia rela tak semaya be. Ni nak ayat teknologi ni dia ada falsafah dia. Sebab teknologi tu dihasilkan oleh barat. Pemikiran tu pemikiran barat. Nak cari untung je. Jadi tak secara mu semaya be ni. Mu kerja-kerja. Tak boleh semaya. Jemaah pun tak boleh. Sedangkan semaan ni wajib. 5 waktu wajib. Dah setengah tu tak boleh puasa lah. Tak boleh puasa. Pasal kalau puasa, tak benar puasa. Kena buat kerja juga. Nak ayat penuhnya teknologi mari merusak kaki kita. Dan bila kita email pun tak kuat, kita nak cari pitih ya, akhirnya kita hanyut dengan gitu. Hanyut dengan gitu. Kita tak sedar. Secara tak langsung. Setengah pula buat majlis. Majlis perayaan gapo dikira kena minum arak. Kena minum arak, paksa minum arak. Mula dalam askar wajib minum arak. Dulu siapa bergocok? Lah ni alhamdulillah lah. Dulu saya tanya orang dulu Malaysia askar kan, di mes. Bila ada dino, ada gapo tu paksalah askar ni minum arak. Zaman dulu. Nak oyak. Tanyalah orang jadi askar zaman dulu. Loni ya, jenis sikit. Dalam mana orang gocok kita si minum arak. Tak si minum arak, pasal tak minum, terjun oleh kolej dia kata. Terjun dengan baju-baju. Dengan baju batik, laki bini dipaksa terjun. Ni orang sendiri oyak kamu. Masuk dalam majlis, bos dia paksa minum arak. Muka orang lain minum belaka. Dia tak si minum paksa dah. Suruh nari tak si nari. Akhir dia arah terjun oleh kolej. Laki bini terjun oleh kolej. Bayar, pasal kita tak si minum arak. Kat lagu ni nak pergi lagu mana dengan musuh? Ni cerita zaman dulu. Cerita zaman dulu. Lah ni alhamdulillah banyak dah berubah lah. Bila ada kagak terutamanya, jadi banyak dah. Comel lah. Ni nak ayat zaman dulu-dulu. Boleh tanya askar-askar lama, hok pecing. Kadang berlaku. Pasal otak kita ni otak bukan Islam. Otak orang barat kita mari dah lah. Kita tak ingat dah kita ni Islam. Ni hok jadi masalah besar siapa hari ni nak buai payah bagi lagu ni. Makan masa. Bila kita kritik, ulama kritik, dia kata ketinggalan zaman ustaz ni. Tak moden ustaz ni. Dia kata tak moden ustaz ni. Sikit-sikit tak boleh. Sikit-sikit tak boleh. Sikit tak boleh. Jadi akhirnya lah gitulah. Baik. Ni cerita. Jadi Tuhan kata, mereka ni berpaling daripada wahyu Allah SWT, maka Tuhan palingkan hati mereka, sehingga mereka ni tidak dapat hidayah daripada Allah SWT. Akhir sekali, 2 ayat yang akhir. Ni ayat ni. Tuhan sudah surah ni dengan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat keberatan kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat loba ataupun inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpuhkan perasaan belah serta kasih sayang kepada orang beriman. Jadi Tuhan cerita Tuhan awak mari rasul kepada orang beriman ni ialah sifat Nabi tu ialah apa ni? Azizun 'alaihi ma anitum. Dia sendiri merasa susah, kesian bila kamu ditimpa oleh kesusahan. Harisun 'alaikum, sangat cinta kepada orang beriman, nak supaya jadi molek. Ni sifat Nabi kita. Nabi kita ni macam itulah. Sebab tu bila apa ni? Bila Tuhan beri apa kadang-kadang Nabi dia mitok dengan Tuhan, perengeh. Supaya umat Nabi ni akhir zaman kita ni hidup pendek, masa pendek. Sedangkan peluang untuk ibadat tu tidak banyak. Jadi Tuhan rahmat Tuhan beri kepada kita Islam akhir zaman ni, apa dia beri Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar ni kurnia Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sebab umat zaman dulu ratus-ratus tahun hidup. Nabi Nuh 900 tahun lebih, Nabi Musa 100 tahun. Kita umat Muhammad ni average-nya 63 tahun. Jarang hak sampai 100 tahun lebih. Hak ada pun 95. Tu pun kadang ingat tak ingat. Ketika dia ingat molek, ketika dia tak ingat kan leluh habis segala orang. Tu ada. Jadi tu hebat lah gitu. Jadi umat Nabi Muhammad ni komen ya Rasulullah. Bani Israel hidup ratus-ratus tahun. Sedaplah dia buat ibadat. Banyaklah dia boleh pahala. Kita ni 63 tahun mati. 70 tahun mati. Nak ambak dengan orang 100 tahun, 200 tahun. Akhirnya Tuhan beri rahmat kepada kita umat Nabi Muhammad. Nak beri peluang pada kita dapat pahala banyak, dia beri Lailatul Qadar. Sebab tu sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi rebutlah peluang ni. Jadi kalau kita umur pendek pun kalau dah dengan Lailatul Qadar, insya-Allah pahala kita serupa dengan 1000 bulan. Cuma kitanya tanya Lailatul Qadar 1000 waktu pak. Hak tu jadi masalah. Dekat-dekat ujung tu kan dengan maidenya, dengan waktu pak Allah. Siapa tu email cakap paling tak ada orang. Tak ada orang. Tok lelaki jadi jaga hati kat tu. 10 malam akhir tu kat bini kata, "Gi habis nak pergi maiding." Gi. Tok lelaki duk jaga, pergi mari siapa jaga apa pening. Siapa dia jadi jaga malam ni? Ramai doa, dukun anak boleh bini duk beli. Tu perangai kita sebab nak penuh tu. Kuih dah letting. Nak suruh cukup baju 5 lah sore anak beranak. Jadi waktu tak terlepas semua itu Qadar. Tu masalah kita pula. Tu hebu dah peluang. Masa dekat nak puasa ni, hamba sebut ni. Tu hebu peluang tu sebab kalau kita kebetulan beribadat masa tu serupa dengan 1000 bulan. 70 tahun lebih tu. Jadi kalau umur kita 60, capur 70, 100 lebih dah kita. Boleh pahala banyak kita mau lalu. Tapi kita tak ambil peluang. Perangai kita semua lagi tu. Semua perangai kita. Tu hebu peluang tak cara. Tak cara duk galik dengan muka lain. Nak buat, nak jahit baju lah, baju tak sudah lagi, kuih tak siap lagi, lasir tak siap lagi, macam-macam cerita pening pas tok lelaki. Tapi sunat tok lelaki suka baru muka dia pun malah agak terawih. Jadi sudah molek bini lagu tu tok lelaki pun malah sudah molek, temugu molek. Jadi ni sebut kemudian seterusnya kita sudah malam ni. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian jika sekiranya mereka berpaling ingkar, maka katakanlah Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, kepadanya aku berserah diri dan Dialah yang punya arah yang besar. Jadi ini ayat akhir kalau kita baca dalam sirah tu, waktu dikumpulkan Quran ni, ayat ni orang tak jumpa duk dengan siapa. Dua ayat surah At-Taubah ni ayat yang paling akhir yang ditemui, yang ditulis dalam masa Osmani. Masa tu tak ada orang ingat. Dia mau kata ada ayat lagi. Hak Nabi pernah baca tapi tak tahu siapa dia. Siapa dia hak ingat. Mu tanya aku, akhir temulah seorang sahabat, aku tak ingat nama dia, duduk dengan dia seorang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ni dua ayat akhir. Dan dua ayat akhir surah Taubah ni ayat yang besar fadilatnya. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, ayat ni dia panggil Rasulur Rahmah. Hak soal gitu ayat 1000 dinar. Hak ni dia panggil Rasulur Rahmah. Nabi ataupun utusan yang membawa rahmat. Terutamanya ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ada dalam Al-Maqsurah. Kalau kita baca dalam hadis, Rasulullah SAW sebut kepada kita, sesiapa yang baca hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 70 kali waktu pagi, 7 kali waktu pagi, 7 kali waktu petang. Nabi kata kafahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Cukuplah baginya apa yang menyusahkan dirinya daripada urusan dunia dan juga urusan akhirat. Mahanya ayat tu. Jadi kena amal sama-sama pagi petang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Nabi kata kafahullah. Tuhan mencukupkan bagi dia ma ahammahu, benda-benda yang menyusahkan dia. Min umurid dunia wal akhirah, daripada urusan dunia dan juga urusan akhirat. Maknanya segala masalah kita kalau kita amal semua hasbiyallah 7 kali ni, insya-Allah Tuhan selesai. Masalah kita tu Tuhan selesai. Jadi ni patutlah kalau kita amal. Ada setengah ulama dia suruh baca daripada awal, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, baca 7 kali.
Baca 7 kali petang, 7 kali pagi. Tapi hak rekahnya Nabi ajar waktu ya hasbi Allah. Ada setengah orang tu dia amal, ada dengar cerita. Dia amal ni, amal tiap-tiap kali lepas mayat. 7 kali dia baca. Sehingga akhirnya umur dia tua 80 lebih. Nak masuk 90, dia mimpi. Dalam mimpi tu orang mari tanya dia, "Mung ni berapa lama mung nak lari?" Kejut dia lari kepada gapo? "Mung nak lari pada aku?" Rupanya malaikat maut mari tanya dia. "Lama mana mung nak lari ni?" Moga bila dia baca ayat tu semua malaikat maut tak jadi ambil umur apa ni nyawa dia. Siapa malaikat maut mari dalam mimpi tanya, "Mung nak lari lama mana kat aku?" Baru dia sedar-sedar, dia pun tengok muka dia pun tua dah kan. Muka jawatan pun tak ada dah. Yang baru ni muka ada jawatan kan. Dah ni tak ada jawatan. Dia pun berhenti amal lepas mayat. Duduk tak lama meninggal dunia dia. Jadilah antara ayat yang kata ulama yang boleh memanjangkan umur kita. Baca semua lepas mayat 5 lepas pada ayat kursi. Jangan tinggal ayat kursi pula. Ayat kursi tu jangan nombor 1. Jadi kalau suruh nak panjang umur lah. Suruh panjang umur. Dah ada orang ni, apa tak sebut dia ni. Sebab tu kalau sebut tu tak kenal. Dia orang Soho di Malaysia. Tak ada dah dia. Dia sebut pada orang kanan dia, penasihat dia. Dia orang besar. Dia kata aku ni nak mati dah. Kawan itu terkejut, apa? Tahu. Dia kata sebab aku duk baca semua ayat ni, aku tak ingat. Dia jadi tak ingat. Dia tak tinggal ayat ni. Baca semua, jadi satu kali dia tak boleh baca. Padahal dia baca semua, tak boleh baca, tak mari. Tak mari, tak cakap itu, tak mari. Dia tahulah, sebab guru dia bersedah. Mung ni dia kata, antara tanda nak matinya, tak ingat ayat ni. Jadi ayat kau orang kanan dia, aku ni nak mati kali. Pasal aku tak ingat ayat. Dia tak lama meninggal dunia. Jadi kalau bab tu baik tak sama dah. Takut salah tak ingat kan. Ayat nak mati ni susah juga. Tapi ni nak fadilat lah. Kalau kita baca dalam kitab tu banyak fadilat tentang ayat 128, 129. Tapi kalau kita baca ambil hadis Nabi tu rekah ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi habislah surah Taubah ni insya-Allah dalam kuliah akan datang kita masuk surah Yunus surah yang ke-10 juzuk yang ke-11. Jadi setakat adalah untuk malam ni mudah-mudahan boleh memberi manfaat dan tahniah kepada tuan-tuan sebab ahli parlimen kalau Cepua kita ni dilantik jadi timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ni berita gembira untuk orang Kuala Cepua. Ambo pergi juga tadi tapi tak ada jawatan balik sajalah ambo. Ambo pergi pagi lagi tadi ingat-ingat takut orang latih jadi senator ke apa. Dah tak ada balik lagi baik aku balik mengajar sini sikit. Mujur tu tak ada nama kalau ada nama tak tahulah. Allah tu ya. Kau ada ni berat tak mudah. Nak tanggung esok di akhirat lagu mana tu. Tapi alhamdulillah aku happy pakar-pakar doa lah supaya kerajaan baru ni memberikan perubahan kepada kita semualah terutama dari segi agama. Harapan kita segi agama lah supaya balik agama lebih lagi bila mufti wilayah dilantik menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi ini satu benda besar. Benda besar melihat kepada peribadi menteri ni mufti wilayah ni yang hebat, ilmu banyak dan dihormati oleh semua orang. Termasuklah artis ke apa pun hormat kepada dia. Jadi kita harap dengan kuasa politik yang diberi kepada dia boleh membuat perubahan kepada negara kita untuk kebaikan kita semualah pada masa yang datang. Jadi setakat itu dulu malam ni aku kita baca doa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.